Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan berkongsi pula tentang satu seni, art, iaitu seni membantu, art of helping. Apa tu art of helping? Art of helping ni dia macam sebuah karya, kalau dalam martial art kan, kita tengok Ip Man. Pernah tengok tak cerita Ip Man? So, Wing Chun tu adalah art dia, martial art dia. Dan Ip Man adalah orang yang mengamalkannya. So, kita akan belajar seni membantu, teknik dan strategi yang ada dalam seni membantu, dan kita akan jadi orang yang membantu. Ataupun kita, bila kita perlukan bantuan, insya-Allah kita boleh bantu diri kita sendiri, di samping kita minta pertolongan orang lain juga, insya-Allah. Okey, baik. Jadi apa teknik dan strategi yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah yang pertama, active listening. Kalau tengok balik pada video pertama yang berkaitan asas hubungan membantu ni, saya dah ada mention pasal active listening. Apa beza dengan good listening, apa kenapa kepentingan adanya active listening dalam hubungan membantu ni, kenapa. Jadi saya dah letak dekat dalam video asas hubungan membantu. Jadi kalau tuan-tuan belum tengok lagi, tuan dan puan boleh rujuk semula video tersebut lah. Okay, baik. Jadi active listening ni saya bagi secara ringkas ya. Teknik pertama yang mesti ada dalam jiwa ataupun diri seorang yang ingin membantu ataupun helper adalah sentiasa aktif mendengar dengan wujud di situ. Wujud maksudnya apa? Ada dekat situ. Kalau ni be present ni maksudnya wujud kat situ. Ada kat situ. Bukannya tengok orang tengah bercakap dengan kita, kita main phone, kita layan benda lain. Itu tak be present namanya. Itu be gone. Okay? Jadi, macam mana kita nak make sure kita ni active listening ke, good listening ke, atau not listening? Dia ada 3. Pertama, bila kita mendengar, adakah kita merespon? Kalau kita respon dengan baik, itu maksudnya kita mendengar dengan aktif. Active listening. Kedua adalah kita open mind. Kita buka minda kita, terima dulu apa yang kita dengar, hadam dulu, kemudian respon semula dengan lebih baik supaya hubungan membantu ni menjadi hubungan dua hala. Dia bagi, kita balas. Kita bagi, dia balas. So, jadi satu discussion, satu perbincangan yang membangun, yang bagus. Dan yang ketiga adalah body language dan juga tone suara. So, body language macam mana? Kalau time bercakap tu, duduk gini je, maksudnya tak berapa nak menjadilah body language tu. Cuba kalau bercakap dengan orang ataupun bila kita dengar dengan orang, kita angguk kepala, bagi respon minimum macam ni pun dah dikira satu body language yang bagus. Lepas tu bila kita bercakap, memberi respon, guna tone suara yang sesuai. Kalau kita rasa dia tengah bersemangat, kita pun kena semangat. Kalau dia tengah down, kita jangan down. Kita bawa dia untuk naik semula. Gunakan tone suara. Kan? Datang sedih-sedih, nangis-nangis, kita pujuk pelan-pelan. Slow kita pujuk dulu, kita dengar. Kemudian perlahan-lahan kita bawa dia naik atas. Gunakan tone suara yang ceria, yang happy, yang positif, supaya dia boleh ikut kita punya positivity waktu kita membantu dia. Okay? Kedua adalah reflective responding, iaitu bila kita nak membantu orang dalam hubungan membantu ni, kita kena mainkan peranan seperti sebuah cermin. Waktu saya jadi kaunselor pelatih dekat universiti dulu, ada seorang pensyarah, dia kongsikan dengan saya, dia cakap dengan kelas tu lah, dia cakap kaunselor ni tugas dia bukan bagi penyelesaian, bukan bagi solution, tapi kita lebih kepada menjadi cermin kepada klien kita, supaya dia nampak apa yang tak kena dengan diri dia dan dia boleh ubah diri dia sendiri. Jadi kalau dalam hubungan membantu, dia ibarat seperti kita menjadi cermin yang memantulkan diri dia, diri orang yang kita nak bantu tu, healthy tu sendiri. Dan saya paling suka kalau kita boleh reflect, beri respon dengan pantulkan balik perasaan yang dia alami.
Contohlah dia datang, dia cerita pasal banyak masalah. Kita tanya, jadi sekarang kau marah, kau sedih, kecewa, atau apa perasaan kau sebenarnya? Lepas tu dia akan beritahu kita, aku rasa bercampur bau, aku rasa ini itu. So bila dia rasa itu, baru kita teruskan ke next step, iaitu kalau kau rasa marah, apa yang kau boleh buat untuk kurangkan rasa marah? Atau apa yang kau boleh buat untuk selesaikan masalah ni sekaligus emosi kau, perasaan kau tadi boleh berkurangan. Itu reflective responding. Kita berespon dengan memantulkan semula apa yang dia tak nampak. Mungkin terlepas mana, oh aku tengah marah tapi aku tak sedar yang aku marah. Terima kasih sebab kau bagi tahu aku. Itu contoh dia. Okay? Next, empati. Empati ni berkali-kali juga saya ulang sebenarnya. Dalam video pun ulang, dalam talk ke dalam speech pun saya selalu tekankan empati. Empati ni saya letak gambar kasut dekat situ supaya kita tahu yang bila kita nak faham perasaan orang, we want to understand, we want to feel the person, kita kena letak diri kita pada tempat dia. Kan orang putih kata, put yourself in others' shoes so that you know what they feel, what they want, what they need. Jadi kita gunakan pengalaman yang mereka ceritakan tu dan letakkan dalam diri kita apa yang kita rasa agak-agak. Baru kita respon tu ada satu respon yang jelas, baik dan bersesuaian dengan apa yang diharapkan. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, jom kita tengok repo. Okay, repo ni salah satu elemen penting daripada 4 langkah untuk membina hubungan membantu yang berjaya. Jadi, repo, saya paling suka kalau orang boleh bina repo guna humor. Tak semua orang sesuai. Contoh kalau berita pasal kematian atau apa-apa, humor ni mungkin tak sesuai. Tapi kalau stress, depression, anxiety atau apa-apa yang lain yang bersesuaian untuk kita buat sedikit lawak, sedikit gurauan yang mencuit hati, itu sangat perfect, sangat bagus. Okay? So, bila ada sedikit humor, sedikit gurauan, di samping itu kita kena make sure, kena pastikan apa yang kita nak sampaikan tu sampai jelas, efektif dengan dia. Sambil-sambil tu kita active listening. Dah kita active listening, kita empati, kita respon. Sambil respon, okay, kita selitkan gurauan supaya dia punya otak tidak keras, fix kat situ. Dia boleh, bila ketawa ni, otak itu bergegar. Anggaplah macam tu. Itu analogi dia. Dia ada hormon-hormon happy dia yang keluar kan. Kita nak boost dia punya endorphin, serotonin apa semua tu. Kita buat dia ketawa sikit. Laugh therapy pun ada. Satu terapi, kita pura-pura ketawa hingga kan ketawa tu jadi ketawa yang bukan pura-pura, yang betul. Dia sangat berkesan bila kita dalam kesedihan. Kita pura-pura ketawa. Kita just fake kan ketawa tu sampai ketawa tu become authentic, become original. Okay. So repo, kalau boleh guna humor, guna. Kalau tak boleh guna humor, guna tone, kawal tone yang sesuai. Gunakan bahasa body language yang bersesuaian. Okay. Kemudian trust building. Nampak tu tangan baby dengan tangan seorang dewasa. Baby pun kita perlu build trust dengan dia waktu dia kecil. Baru dia kenal siapa mak, siapa ayah. Okay. Jadi untuk bina trust, kepercayaan ni dia bukan satu benda yang mudah. Dia ambil masa. Dalam hubungan membantu macam mana sekalipun, sehebat mana pun kaunselor tu, sehebat mana pun terapis tu, trust perlukan masa. Dia bergantung pada orang juga. Tapi selalunya dia memang perlukan masa. Dia bukan sekali jumpa terus trust. Kan? So, macam mana kita nak bina trust yang bagus? Pertama, mesti konsisten. Konsisten ni maksudnya berterusan. Be yourself secara berterusan. Janganlah dia datang jumpa kita hari ni, kita happy. Dia datang jumpa kita minggu depan, kita pula marah. Jumpa lagi sekali, kita nangis. Jumpa lagi sekali, kita happy balik. Lagi sekali, dia pun celaru. Dia pun confused. Kau ni nak tolong aku ke tak ni? Macam tu. Okay? Kedua, transparency. Dah konsisten, mesti transparent. Jujur. Jangan selindung, jangan sugar coating, jangan manis-maniskan ayat untuk menyembunyikan sesuatu yang tak patut disembunyikan. Okay? Yang ketiga adalah honesty, kejujuran untuk membina. Keikhlasan untuk membantu. Itu yang penting. Bila ada tiga ni, over the time, kita akan dapat membina satu kepercayaan orang
yang sangat kukuh dan kita lebih mudah untuk bantu dia, dia pun lebih mudah untuk dibantu, insyaAllah. Okay. Kemudian adalah goal setting. Okay. Teknik seterusnya atau skill seterusnya adalah goal setting. Goal setting ni saya pecahkan kepada 3 step yang basic. Dia ada banyak step, tapi 3 step ni secara general lah, secara general, secara umum. Yang pertama, assess the situation. Bila kita dengar dan kita buat active listening, sebenarnya otak kita pun tengah proses. Otak kita tengah proses masalah, tengah proses situasi yang dihadapi tu. So, bila kita berjaya mengakses ataupun menganalisa situasi tu, kita tanya dia, betul tak aku faham macam ni, macam ni, macam ni? Dia kata, betul, itulah yang berlaku. Kita faham, mungkin kita akan nampak penyelesaian dia atau dia sendiri akan nampak penyelesaian tu. Okay? Lepas ada access, kita pergi brainstorm. Kita keluarkan idea. Okay, so macam mana kita nak start? Macam mana kita nak overcome the issue? Macam mana kita nak selesaikan masalah kau ni? So brainstorm. Cara brainstorm pun ada banyak. Ada planning macam mana? Nak guna smart model ke? Nak guna iSmart model ke? Atau nak guna Semic ke? Banyak model itu nanti saya akan ceritakan, insyaAllah. Okay. So lepas brainstorm idea, kita choose and convert the idea become reality. Kita pilih idea yang paling bernas, yang kita rasa sesuai dan boleh dilakukan, boleh dicapai. Kemudian kita convert to action. Kita bantu dia. Kita support dia untuk buat benda tu. Katakanlah dia kata, okay, aku pilih plan A. Okay, bila kau nak buat plan A? Malam ni kau nak buat atau esok pagi? Kita bagi pilihan. Dia kata, okay, esok pagi lah. Malam ni aku nak tidur. Okay, jom. Esok pagi pukul 7 kita call dia. Dah buat belum? Dah start belum? Dia kata, belum. Buatlah. Ini untuk kebaikan kau. So, kita support dia. Throughout the session, throughout the process, kita bantu dia. InsyaAllah, dia pun akan rasa dia dihargai. Usaha dia bukan usaha yang sia-sia dan berseorangan. Dia ada orang untuk support dia dari belakang. Blood brother. Gitu. Okay. Dan yang terakhir adalah self-care untuk helpers tu sendiri. Bila kita banyak bantu orang, tuan-tuan dan puan-puan, saya pengalaman buat sesi kaunseling sepanjang jadi kaunselor pelatih dalam 4 tahun. 4 tahun lah. Dari 2019 saya dah start buat sesi kaunseling. Satu benda yang saya perasan dalam kalangan kawan-kawan dan diri saya sendiri pun buat juga dulu waktu awal-awal adalah saya ambil masalah orang letak atas bahu saya. Akhirnya saya yang stres. Saya yang lebih bermasalah daripada klien. Okay. Jadi apa yang saya buat? Saya buat self-care terhadap diri saya sendiri. Kalau kita tak boleh jaga diri kita sendiri, macam mana kita nak jaga orang? Kalau kita tak bantu diri kita sendiri, macam mana kita nak bantu orang? Kalau kita naik kapal terbang, dan topeng oksigen tu jatuh, kan? Pramugari-pramugara akan cakap apa? Pakai dulu topeng, oksigen mask tu, baru kita tolong orang lain. So, make sure kita selamat dulu, baru kita tolong orang lain. Make sure kita disayangi, baru kita boleh sayang orang lain. Dan make sure kita heal diri kita, baru kita boleh tolong orang heal diri dia. Faham? Okay, so ada 4 tips yang saya suka untuk kongsikan pada malam ni adalah pertama, stay mindful. Mindful ni apa? Ada mindfulness teknik, ada mindfulness teori. So mindful adalah aware ataupun sedar. Sedar dengan diri kita sekarang. Sedar diri. Pernah dengar? Cuba sedar diri sikit. Macam tu. Tanpa pipi ke apa ke, sedar diri. Aku mampu setakat ni. This is my capabilities. Ini aku mampu untuk tolong kau. Jangan kita beyond the limit. Nanti kita yang stres. Faham? Aware dengan keadaan diri kita. Itu mindful. Kedua, treat yourself. Jangan kita suruh orang kita bantu tu belanja, kita makan apa Nandos ke, pergi Starbucks ke apa, jangan. Treat yourself ni boleh jadi kita ambil satu hari ke rehat kat rumah, tengok movie kita suka, buat benda kita suka. Bila ada satu achievement, kita membantu orang dalam hubungan membantu ni, ada achievement dan walaupun dia small win, dia small achievement, go celebrate. It good for our motivation, for our mental health. Sangat berkesan untuk kita long term run. Okay? Untuk jangka masa lama, sangat berkesan. Ketiga, cultivate a support network ataupun wujudkan satu rangkaian, satu networking lah, hubungan dengan lebih ramai orang yang berperanan sebagai satu support system. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita ada orang untuk kita refer juga. Kita tolong orang. Dalam masa sama kita ada orang yang bila kita perlukan bantuan, kita tahu kita boleh pergi kepada dia.
Ataupun boleh jadi orang kita tolong tu adalah orang yang kita nak minta tolong juga. So dia jadi uh, dua hala lah maksudnya. Dia dua hala. Okay. So build a support system yang bagus. Supaya kita sentiasa tahu ada orang belakang kita, ada orang depan kita, kiri kanan, atas dan bawah. Baik. Dan yang keempat adalah prioritize boundaries ataupun letak satu limitation. Letak had. Apa limitation yang kita ada? Apa boundaries yang kita dah letak dengan orang yang kita nak tolong? Ya. Sebab dulu tuan dan puan, ada seorang konsultatif yang kawan saya juga, dia tolong orang sampai ke malam. Akhirnya assignment dia tak sempat buat, kerja-kerja kumpulan dia tak sempat join, sebab dia banyak tolong orang sangat. Bila dia banyak tolong orang sampai dia tak tertolong diri dia sendiri, efek tu akan kena dekat dia. Dan dia akan rasa apa yang dia buat selama ni sia-sia. Dia tolong orang selama ni sia-sia dan membuang masa dia. Itu yang dia akan rasa. Dan dia telah rasa lah. So, letak boundaries. Contohnya aku boleh tolong kau sampai pukul 5 petang. Lepas pukul 5 petang aku nak spend time dengan kawan-kawan lain ataupun dengan family aku, atau untuk aku punya masa sendirian, me time. Letak boundaries. Know our limit. Okay? Alright. So saya rasa itu saja tips, teknik yang mesti ada pada seorang helper. Dan keynote untuk hari ini adalah kita nak tolong orang ni, tuan-tuan dan puan, bukan satu kerja yang mudah. Kita nak tolong diri kita sendiri pun susah. Saya faham. Dan saya pun telah melalui dan sedang melalui juga. Dalam hidup ni sentiasa ada ujian. Lepas satu akan datang satu. Setiap ujian ni membawa kita ke another level, kepada satu tahap yang lebih baik, insyaAllah. Jadi walaupun membantu orang ni tidaklah mudah, ia juga tidak mustahil. Dengan teknik dan strategi yang betul, hubungan membantu yang kita wujudkan tu insyaAllah memberikan kita ketenangan, kebaikan dan manfaat yang berpanjangan. Bukan pada diri kita saja, tapi pada orang lain juga, pada masyarakat khususnya. Okay. Dan saya suka petikan ni daripada esok, satu quote. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Sebaik mana pun kebaikan, sekecil mana pun usaha kita dalam membawa kebaikan itu sendiri, tidak pernah membazir, tidak pernah terbuang, tidak pernah sia-sia. Ingat, setiap kebaikan kita buat, pasti ada ganjarannya, pasti akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik dan kita sendiri akan rasai ganjaran tersebut pada masa akan datang. Dan pada kawan-kawan ataupun peserta yang non-Muslim, percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia dan kebaikan itu akan datang balik pada kita. Hidup ni umpama roda, sentiasa berputar. Waktu kita kat atas, kita buat baik dengan orang. Bila kita kat bawah, insyaAllah, orang yang kita dah buat baik tu ataupun orang lain akan bantu kita untuk naik semula ke atas. Okay? So, jangan rasa kebaikan kita buat tu sia-sia. Jangan rasa kita selalu ditindas ataupun kita selalu diambil kesempatan. Kita bantu seadanya. Sebab tu saya cakap, set boundaries tadi. Okay? Set boundaries. Supaya kita tak rasa hilang keikhlasan dalam membantu. Itu yang penting. Okay? Jadi saya rasa itu saja teknik dan strategi untuk membantu secara asasnya. Kita akan jumpa lagi pada video-video akan datang, insyaAllah. Doakan saya dan tim diberikan kesihatan, diberikan kemudahan, masa dan kesihatan yang baik. Semoga kita memperoleh manfaat pada usaha kami yang kecil ni, dan kepada anda, semoga kebaikan kita berterusan. InsyaAllah. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.